Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulakan fiqh Ramadan ini, kita mulakan dulu dengan bacaan niat menuntut ilmu dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang mana artinya, aku berniat mencari ilmu dan mengajar ilmu, mengingatkan dan diingatkan, memberi manfaat dan mengambil manfaat, memberi faedah dan mengambil faedah, dan mendorong manusia berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak kepada jalan petunjuk serta membawa kepada kebaikan semata-mata ingin mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dan mengharapkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dapat kita bertemu pada sesi kedua fiqh Ramadan secara online. Jadi insya-Allah pada video kali ini kita akan berkongsikan kepada penonton sekalian 5 topik yang ada bersangkut paut ataupun ada berkaitan dengan puasa Ramadan itu sendiri. Jadi seperti kita dah pelajari lah pada video-video yang lepas, iaitu fiqh Ramadan yang pada sesi yang pertama, bahawa puasa itu sendiri mempunyai hukum yang berbeza-beza. Jadi maknanya puasa itu mempunyai hukum, ada yang puasa wajib, ada yang puasa sunat, ada yang puasa yang makruh, dan juga ada yang puasa yang haram. Jadi pada hari ini InsyaAllah kita akan memasuki ataupun kita fokus kepada puasa yang wajib, iaitu puasa pada bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan itu adalah puasa yang wajib hukumnya. Jadi insyaAllah pada hari ini 5 topik yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu adalah yang pertama, insyaAllah kita akan pergi kepada rukun-rukun puasa, dan yang kedua syarat wajib berpuasa, yang ketiga syarat sahnya puasa, yang keempat hukum buka puasa, iaitu contohlah kalau seseorang itu berpuasa dalam seorang itu berpuasa, lepas dalam pertengahan pada siang hari tersebut seseorang itu nak batalkan puasanya, maka apakah hukumnya? Hukum berbuka puasa, iaitu yang keempat. Dan yang kelima adalah seseorang ataupun bilakah contoh-contoh ataupun orang-orang yang wajib imsak, dan ketika mana kalau puasanya dah batal dan sebagainya lah. InsyaAllah itu yang kelima. Jadi insyaAllah kita masuk kepada yang pertama, iaitu rukun berpuasa. Jadi rukun berpuasa, yang topik kita hari ini yang pertama adalah rukun yang berpuasa, iaitu rukun puasa mempunyai 2 rukun, iaitu yang pertama sekali adalah imsak. Baik, jadi imsak ini adalah kita boleh daripada imsak ini kita boleh lihat kepada 2 perkara, iaitu yang pertama sekali imsak ini adalah sebagai tahu adalah menahan diri, dan itu menahan diri daripada perkara-perkara yang tertentu. Jadi apakah perkara-perkara yang tertentu itu? Iaitu kita kena menahan diri seperti makan, minum, jima dan sebagainya. Itu yang poin pertama yang kita boleh tengok daripada rukun yang imsak tadilah. Yang kedua pula adalah masanya. Bilakah masanya untuk kita berimsak? Ya, ini masanya adalah daripada fajar shadiq, iaitu waktu subuh lah. Kita tahu sebagai waktu subuh, iaitu waktu subuh hinggalah terbenamnya matahari, iaitu waktu maghrib. Jadi maknanya daripada subuh hinggalah waktu maghrib. Itu adalah
timeline dia, iaitu masa untuk kita berimsak. Jadi itu adalah rukun puasa yang pertama, imsak lah. Dan yang kedua pula adalah niat. Baik. Dan niat pula adalah seperti kita semua tahulah, kita mesti nak kena apa-apa perkara kita lakukan mesti nak kena ada niat. Seperti sabda Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Apa-apa perkara pun yang kita nak lakukan mesti nak kena mulakan dengan niat. Iaitu sama juga dengan puasa juga. Iaitu puasa ni adalah rukun yang keduanya adalah niat. Baik. Jadi puasa kita ini jadi seperti kita tahulah, rukun ini adalah perkara yang mesti kita lakukan. Maknanya dua-dua perkara ini, iaitu niat dan juga kita kena menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ni dua perkara ini mesti nak kena kita lakukan untuk kita dapatkan puasa lah. Maknanya puasa kita diterima. Sebabkan itu adalah dia makan rukun, mesti nak kena buat. Tak ada rukun, maka tak jadilah puasa kita. Baik, jadi niat ini, puasa ini hanya sah jika ia disertakan dengan niat berpuasa. Justru itu, kalau kita nak puasa, contohlah kita puasa Ramadan, kita wajib untuk kita berniat puasa Ramadan, kita ada nak kena niat yang tertentu. Nanti saya akan berikan contoh macam mana kita nak sebutkan berkenaan dengan lafaz niat puasa Ramadan dan sebagainya. Dan juga puasa sunat juga mesti nak kena ada niatnya juga. Syarat-syarat niat ini mempunyai 3 syarat. Iaitu yang pertama sekali, syarat niat yang pertama adalah kita mesti nak kena tentukan niat tersebut, ataupun wajib kita ta'yin lah, iaitu tentukan pada puasa fardu. Iaitu kita tentukan jenis puasa fardu itu, iaitu kita nak puasa Ramadan dan sebagainya, ataupun puasa nazar dan sebagainya. Jadi kita mesti nak kena tetapkan puasa apa yang kita nak. Itu yang pertamalah, syarat-syarat niat yang pertama. Yang kedua pula adalah wajib dilakukan pada malam hari. Ini untuk contoh untuk puasa fardu lah, kita mesti nak kena mula daripada malam hari, yakni selepas terbenamnya matahari. Jadi contohlah dah masuk maghrib, lepas tu kita nak puasa pada esok harinya, maka dengan itu start daripada maghrib itu kita dah boleh jatuhkan niat kita untuk puasa pada hari yang seterusnya. Hadis Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Yang mana artinya, barang siapa tidak berniat sejak waktu malam sebelum terbitnya fajar, maka tidaklah puasa baginya. Maka ataupun dikatakan maka puasanya tidak sah lah. Baik. Dan yang ketiga pula, antara syarat-syarat niat juga adalah kita mesti nak kena berniat, atau wajib juga kita berniat pada setiap-tiap malam. Maknanya kita nak kena kita beritahulah puasa Ramadan ini mempunyai 29 hari ataupun 30 hari. Jadi pada tiap-tiap malam kita nak kena ulang-ulang, ataupun kita nak kena niat berulang lah. Maknanya setiap malam tu mempunyai niatnya yang tersendiri. Kerana apa? Iaitu kerana setiap hari itu dianggap ibadah yang berpisah. Maknanya puasa first day of Ramadan itu adalah puasa untuk niatnya untuk hari itu. Yang kedua pula, niat yang lain pula untuk puasa yang seterusnya dan sebagainya lah. Maknanya ibadah yang berlainan lah puasa itu. Sebab itu kita nak kena niat pada tiap-tiap malam. Dan juga masing-masing ibadah tersebut memerlukan niat yang tersendiri. Justru itu kita tidak memandailah hanya dengan niat sekali saja pada malam pertama puasa Ramadan. Baik. Jadi contohlah yang saya boleh berikan yang ada di antara kita pun yang dah hafal lah, iaitu niat puasa untuk bulan Ramadan lah. Iaitu kalau kita nak niat untuk puasa untuk sebulan Ramadan, iaitu bacaannya seperti berikutlah. Nawaitu sauma syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang mana artinya, aku niat puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Iaitu adalah niat bagi untuk kita nak puasa, niat untuk kita puasa 1 bulan lah. Dan juga niat yang lain pula adalah untuk kita niat pada tiap-tiap malam. Macam mana lafaznya? Iaitu seperti kita semua tahu, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Iaitu yang mana maksudnya, aku berniat puasa fardu bulan Ramadan esok hari tunai tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi kita nak kena pada tiap-tiap malam bulan Ramadan itu kita nak kena niat untuk
sebelum kita masuk ataupun sebelum kita mulakan puasa kita pada esok hari. Baik. Jadi saya recap balik, iaitu rukun puasa ini mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah imsak dan yang kedua adalah niat. Seterusnya, yang kedua adalah syarat wajib berpuasa. Jadi syarat wajib berpuasa ini adalah seseorang itu ataupun syarat wajib puasa Ramadan lah di sini. Iaitu yang pertama sekali, dia mesti nak kena adalah orang tersebut adalah orang yang Islam ataupun Muslim lah. Jadi maknanya di sini yang orang-orang murtad, orang kafir ini tidak wajib puasa bagi mereka. Dan seterusnya adalah orang yang mukallaf, iaitu orang yang baligh dan juga orang yang berakal. Jadi mukallaf ni dia terbagi kepada dua, pecah kepada dua, iaitu orang yang baligh dan juga orang yang berakal. Maknanya orang yang baligh lah. Maknanya kat sini orang yang belum baligh, maknanya orang yang walaupun dia boleh berfikir, iaitu orang mumayyiz, contoh seperti kanak-kanak, dia belum baligh lagi, maknanya kanak-kanak tersebut tidak wajib baginya berpuasa. Tapi walaupun begitu, tetap puasanya dikirakan sah. Sebab di sini kita sedang fokus kepada syarat wajib berpuasa bagi seseorang, iaitu orang yang mukallaf. Wajib orang mukallaf tu mesti nak kena dua syarat, iaitu baligh dan juga berakal. Baik. Seterusnya yang ketiga adalah antara syarat wajib berpuasa yang ketiga adalah orang tersebut mesti nak kena mempunyai dia berdaya untuk kerjakan puasa tersebut. Jadi maknanya di sini maknanya apa? Maknanya orang yang tidak berdaya pula siapa? Iaitu yang pertama sekali orang yang tak berdaya kerjakan puasa, dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Siapakah mereka? Iaitu daripada yang jelas kita nampak itu, dia terdapat dua kategori. Iaitu yang pertama sekali orang yang uzur lah, iaitu orang yang terlalu tua ke ataupun orang yang mempunyai sakit dan sakit tersebut tak ada harapan untuk sembuh dan sebagainya. Jadi kedua-dua golongan ini dia dikategorikan dalam orang yang tidak berdaya untuk mengerjakan puasa secara zahir lah. Maknanya kita lihat orang tersebut memang betul-betul sakit, memang betul-betul tak mampu nak lakukan puasa tersebut. Dan yang kedua pula dari segi syarak, iaitu contoh dia uzur juga, dan uzur itu dari segi syarak. Contohnya seperti apa? Adalah seperti orang yang perempuan yang mengalami haid, nifas dan sebagainya. Dan orang-orang ini semua dan perempuan-perempuan ini juga adalah orang dikategorikan dalam orang yang tidak berdaya untuk kerjakan puasa. Disebabkan itu mereka tidak wajib berpuasa. Itu yang ketiga. Dan syarat wajib puasa yang keempat adalah sihat. Maknanya orang tu mesti nak kena sihat lah. Jadi maknanya tidak wajib puasa bagi orang yang sakit ataupun yang merasakan sangat payah untuk kerjakan puasa tersebut. Apalagi kalau boleh mendatangkan mudarat kepadanya, maka dengan itu orang yang sihat sajalah wajib untuk mereka berpuasa. Dan sakit juga bukan sakit demam dan sebagainya. Maksud di sini sakit, ulama mengatakan sakit yang boleh ataupun yang tidak wajib berpuasa, iaitu yang pertama sekali sakit itu dia mesti nak kena sakit tu kalau dia contohlah orang tu sakit dan dia takut kalau dia berpuasa itu akan memudaratkan lagi dirinya dan sebagainya, maka dengan itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan yang kedua pula, sakit juga dikatakan kalaulah dia berpuasa dan juga kalau dia berpuasa dia akan melambatkan proses kesihatannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pula adalah contoh kalau seseorang itu berpuasa, dengan dia berpuasa itu dia akan tambah lagi sakit sebab dia tak makan dan sebagainya. Jadi dia tambah sakit-sakit, maka dengan itu tidak wajib untuk orang-orang ini berpuasa. Baik, itu yang keempat. Dan yang kelima pula adalah mukim, maknanya orang yang menetap di satu tempat lah. Jadi maknanya di sini justru itu tidak wajib berpuasa bagi orang yang musafir. Baik, jadi saya ulang balik, iaitu syarat wajib berpuasa mempunyai 5 saja, iaitu yang pertama orang-orang Islam, yang kedua orang yang taklif ataupun orang mukallaf, iaitu orang yang baligh dan juga orang yang berakal,
Dan yang ketiga, orang yang berdaya untuk kerjakan puasa tersebut. Dan yang keempat, orang yang sihat. Dan orang yang kelima adalah yang mukim, iaitu orang yang menetap di negeri beliau, di suatu tempat dan sebagainya. Baik, jadi sekarang kita akan masuk kepada topik yang ketiga, iaitu syarat sah puasa seseorang. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang itu puasanya sah atau tidak? Kita nak kena tengoklah syarat-syaratnya macam mana. Iaitu di sini syarat sah puasa mempunyai 4 saja. Iaitu adalah yang pertama, dia mesti adalah orang yang Islam. Jadi contohlah daripada dia masuk, dia mula puasanya daripada subuh ataupun daripada fajar sampailah ke maghrib. Dia daripada fajar tersebut sampailah ke maghrib, dia adalah orang Islam, maka sah puasanya. Jadi maknanya kat sini apa? Maknanya kalau kalau contohlah tiba-tiba pada hari tersebut tiba-tiba dia terkeluar daripada Islam, wal-i'azubillah, dengan itu maka puasanya tidak sah lah. Baik. Dan seterusnya yang kedua, syarat sah puasa juga adalah orang yang mumayyiz, iaitu orang yang berakal. Maknanya orang dia cuma sekadar berakal saja, puasanya dah sah. Maknanya contohlah budak-budak tadi. Kalau budak-budak itu contoh kanak-kanak yang berumur contoh sekitar 10, 9 tahun dan sebagainya, yang belum balik dan sebagainya, maka dia itu dengan dia berpuasa, dia dah sah pun puasanya. Tapi mesti dah pun puasanya puasanya dah sah lah. Dan seterusnya yang ketiga adalah seseorang itu mestilah nak kena suci daripada haid, nifas dan wiladah sepanjang hari dia berpuasa. Jadi maknanya jika datangnya haid sedangkan ia sedang berpuasa, walaupun sekejap dan sebagainya, walaupun masanya pendek dan sebagainya, maka batallah puasanya. Masalah yang lain, kalau jika telah putus haid, nifas ataupun wiladah tetapi belum sempat dia mandi dan waktu fajar telah pun masuk. Maknanya contoh kat sini saya berikan satu gambaran, iaitu sebelum masuknya waktu subuh ataupun fajar shadiq, iaitu seseorang perempuan itu dia dah suci ataupun dia telah putus haid dan juga nifasnya. Tapi dia tak sempat nak nak mandi dan sebagainya. Tapi sebelum itu dia dah niat, ataupun dia cuma sempat nak niat, lepas tu terus dia puasa. Maka dengan itu dia dibolehkan untuk berpuasa pada hari itu jika dia telah niat puasa setelah berhenti darah tersebut. Okey. Baik. Walaupun dia belum mandilah. Jadi maknanya after dia dah masuk waktu subuh, lepas tu baru dia mandi, maka tetap puasanya sah lah. Baik. Dan yang keempat adalah berpuasa pada hari-hari yang dibolehkan oleh syarak. Maknanya baru dikirakan sah puasa seseorang itulah. Maknanya orang itu mesti nak kena tahu, mesti nak kena ada ilmu hari-hari apa yang boleh puasa, hari-hari apa yang tidak boleh puasa dan sebagainya. Maka seperti saya katakanlah pada sesi fiqh Ramadan yang pertama, iaitu ada hari-hari yang tidak dibolehkan untuk kita berpuasa. Seperti contohnya lah hari raya lah. Jadi hari raya ni tak kira lah Idul Fitri ke ataupun Aidul Adha, dua-dua hari ini haram untuk kita berpuasa pada hari tersebut. Maka dengan itu kita nak kena ada ilmu hari-hari apa yang dibolehkan untuk kita berpuasa. Maka dengan empat syarat ini, maka kita dikategorikan sebagai puasa kita sah lah. Maknanya kalau seseorang itu mempunyai keempat-empat tersebut, maka sah puasanya, iaitu yang pertama sekali orang Islam, yang kedua adalah orang yang mumayyiz, iaitu orang yang berakal, boleh bezakan mana yang betul, mana yang salah dan sebagainya. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Dan yang keempat adalah seseorang itu mempunyai dia tahu hari-hari apa yang dibolehkan untuk berpuasa dan tidak boleh berpuasa dan sebagainya. Baik, itu yang topik yang ketiga. Jadi topik yang keempat pula adalah berkenaan dengan hukum seseorang itu buka puasa. Contohlah, tiba-tiba dia dalam keadaan berpuasa, tiba-tiba dia terdapat keuzuran dan sebagainya. Maka apakah hukum dia buka puasanya? Maknanya kat sini hukum puasa ini terdapat 4 hukum. Iaitu yang pertama sekali adalah wajib bagi seseorang itu untuk berbuka puasa ketika mana dia sedang berpuasa lah. Jadi siapakah orang tersebut? Iaitu orang tersebut adalah
orang perempuan yang dalam haid ataupun nifas dengan orang tersebut, dia mesti nak kena meninggalkan puasanya. Tak kira lah sama ada puasanya itu puasa Ramadan ke, puasa qada ke dan sebagainya lah, maka adalah haram dan tidak sah jika ia berpuasa. Baik. Jadi itu adalah orang yang hukum wajib untuk orang itu berbuka puasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula adalah hukumnya adalah harus, iaitu siapakah orang tersebut ini adalah orang yang bermusafir, iaitu hukumnya harus meninggalkan puasa bagi orang musafir yang berlayar sejauh 2 marhalah, iaitu sekitar 90 km. Jadi dengan itu perjalanan yang tidak jauh, maknanya kurang daripada 2 marhalah tadi, ataupun perjalanan ataupun dia berlayar kerana dia punya tujuannya untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh berbuka. Okay? Jadi maknanya hukum harus ini hanya dibolehkan bagi hukum harus berbuka puasa ini hanya dibolehkan untuk orang yang bermusafir sejauh 2 marhalah dengan niat yang diizinkan syarak. Baik. Dan seterusnya dan orang lain pula, iaitu hukum yang harus bagi berbuka puasa juga adalah bagi orang yang sakit. Sebagai contohlah, diharuskan berbuka juga bagi orang yang sakit dan yang sangat lapar ataupun dahaga. Jika diteruskan puasanya akan menghadapi memudarat ataupun kesukaran ataupun kepayahan dan sebagainya. Maka orang-orang yang tersebut juga harus untuk dia berbuka, dibolehkan ataupun kalau dia mahu ataupun tidak untuk berbuka puasa. Sama juga dengan orang yang terlalu tua lah. Orang terlalu tua pun hukumnya untuk berbuka puasa adalah harus. Okey, baik. Dan yang ketiga pula adalah hukumnya haram bagi seseorang itu untuk berbuka puasa. Jadi siapakah orang ini? Iaitu orang-orang yang jika masa yang tinggal itu, contohlah orang-orang ini dia mempunyai puasa qada dan sebagainya. Dan puasa qada itu adalah dia mempunyai masa yang limited, yang suntuk. Kerana Ramadan kerana Ramadan itu hampir tiba dan sebagainya. Nak dekat, contohlah lagi 10 hari dalam Ramadan, lepas tu dia pula ada qada lagi 10 hari, jadi macam mana tu? Maka dengan ini dia mesti nak kena puasa 10 hari tersebut dan juga haram baginya untuk berbuka puasa. Baik. Yang seterusnya yang keempat, iaitu tidak ada hukum, tidak ada hukum lah, yakni dia tidak wajib ataupun tidak ada hukum harus untuk berbuka puasa. Yang ini adalah bagi untuk orang yang gila saja. Kerana orang yang gila ini puasa mereka tidak wajib. Jadi dengan itu tak ada hukum lah bagi mereka untuk berbuka puasa. Maka kalau mereka nak orang gila ini nak buka puasa dan sebagainya, maka mereka bolehlah lakukan apa yang mereka mahukan. Baiklah. Jadi seterusnya topik seterusnya lah berkenaan dengan wajib imsak. Ataupun golongan ataupun kategori ini, mereka ini wajib imsak walaupun puasanya walaupun dia tak diterima puasanya ataupun puasanya tak dikira lah. Jadi siapakah mereka? Lagi-lagi wajib imsak ni dia dikenakan pada bulan Ramadan sajalah. Yang ini siapakah mereka? Mempunyai 6 kategori, iaitu ataupun 6 golongan, iaitu yang pertama sekali adalah mereka yang membatalkan puasa dengan sengaja. Maknanya sedang berpuasa, tiba-tiba pada siang hari dia dengan sengaja dia curi-curi makan ke ataupun curi-curi minum dan sebagainya. Maka dengan orang yang sengaja batalkan puasanya itu, maka hukumnya adalah mereka walaupun sudah batal puasa mereka, tetap mereka kena wajib imsak, iaitu mereka kena tetap wajib tahan diri daripada makan dan minum. Dan juga dengan itu mereka tetap nak kena qada balik puasa yang mereka tak dapat pada hari itulah. Baik, itu yang golongan yang pertama. Dan yang golongan yang kedua pula adalah mereka yang meninggalkan niat puasa pada malam hari. Yang ni maknanya dia contoh ada terlupa nak niat puasa untuk esokan harinya dan sebagainya. Maka dengan orang tersebut juga, walaupun dia contohlah dia dah
dah masuk waktu subuh, lepas tu baru dia teringat beliau belum lagi niat dan sebagainya, maka dengan itu puasanya tak diterima dan juga mereka tetap nak kena wajib untuk tahan diri mereka daripada makan dan minum dan sebagainya. Itu yang kedua. Jadi golongan yang ketiga pula adalah mereka yang makan ataupun minum sesudah masuk waktu subuh. Ini lagi-lagi sebab kadang-kadang kita terdengar jugalah ada orang yang ketika mana Bilal ataupun Bilal masjid dan sebagainya azan, dan terdapat juga orang yang makan kerana mereka sangka bahawa dengan muazzin itu azan dan sebagainya, mereka tetap boleh makan. Maka dengan ini adalah tidak benarlah, dan sepatutnya mereka nak kena berhenti sebelum masuknya fajar shadiq ataupun sebelum masuknya waktu subuh. Maka dengan itu sebaiknya untuk kita berhenti makan 10 ataupun 5 minit sebelum masuknya waktu subuh. Baik, yang keempat pula adalah mereka yang berbuka sebelum masuknya matahari. Yakni maksudnya kat sini, contohlah seseorang itu dah puasa daripada dia subuh daripada subuh mereka dah puasa sehinggalah dah nak masuk waktu maghrib, lagi 5 minit nak maghrib, tapi belum lagi masuk waktu maghrib, tetapi mereka sangkakan bahawa sudah masuk waktu maghrib dan mereka makan, maka dengan itu puasa mereka batal dan mereka tetap nak kena tahan makan hinggalah betul-betul dah azan maghrib dan sebagainya. Yang kelima pula adalah apabila 30 Syakban ini diumumkan sebagai awal Ramadan. Contoh, keesokan hari kita tidak tahu bahawa ini 30 Syakban ataupun 1 Ramadan, dan pada keesokan hari tersebut selepasnya waktu subuh kita dapat berita ataupun berita itu telah lewat sampai kepada kita bahawa sebenarnya hari tersebut adalah 1 Ramadan. Maka dengan itu puasa kita tidak diterima sebab kita belum lagi niat pada malam tersebut. Maka dengan itu walaupun puasa kita tidak diterima, kita tidak boleh makan sesuka hati kita. Kita tetap nak kena wajib berimsak, iaitu kita tetap wajib untuk menahan diri kita daripada makan, minum dan sebagainya. Dan yang keenam adalah mereka yang tertelan air ketika wudu kerana berlebihan bila berkumur-kumur ataupun dia sedut air ke hidung dan sebagainya lah. Jadi ini adalah enam golongan ini adalah golongan yang mana mereka ini wajib untuk tahan daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan juga mereka mesti nak kena qada balik puasa mereka. Dan saya ulang balik, iaitu enam kategori ataupun 6 golongan ini siapa, iaitu pertama sekali mereka yang membatalkan puasa dengan sengaja, yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang meninggalkan niat puasa ataupun mereka yang terlupa nak niat puasa dan sebagainya pada malam hari ataupun sebelum waktu subuh dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga pula adalah mereka yang makan dan minum selepas masuknya waktu subuh. Yang keempat, mereka makan ataupun berbuka sebelum masuknya waktu maghrib ataupun sebelum masuknya matahari. Yang kelima, iaitu orang yang sangkakan hari itu adalah 30 Syakban, tetapi sebenarnya sebenarnya hari tersebut adalah 1 Ramadan dan mereka tidak sempat nak niat puasa. Dengan itu mereka walaupun puasanya tidak diterima ataupun tidak sah puasanya, tetap mereka nak kena wajib tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan yang keenam adalah mereka yang tertelan air ketika berwuduk dan sebagainya. Maka dengan itu dengan inilah alhamdulillah kita telah selesai sesi kedua Fiqh Ramadan. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan bermanfaat buat kita semua dan kita dapat ulang kaji dan persiapkan diri kita sebelum tibanya waktu Ramadan tidak lama lagi. Dan insya-Allah kita akan bersambung pada minggu hadapan dengan topik ataupun soalan-soalan yang lainlah berkenaan dengan perkara batalkan puasa ke qada puasa ataupun fidyah dan sebagainya. Maka dengan itu para penonton yang mempunyai soalan-soalan untuk ditanyakan boleh ataupun dipersilakan untuk letakkan soalan-soalannya di komen nanti insya-Allah. Itu wallahu taala alam.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.